Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini kita akan teruskan kelas PDPR kita. Setelah seminggu ataupun 4 hari kita menghadapi peperiksaan gerak gempur secara alam maya lah, dalam Google Meet. Alhamdulillah ada yang bagi kerjasama. Ustaz ucapkan terima kasih lah. Jadi insya-Allah pada petang ini Ustaz tidaklah untuk lebih kepada berbincang. Mungkin kamu ingat jawapan-jawapan kamu yang telah kamu buat dalam peperiksaan gerak gempur. Jadi mari kita bincang sama-sama soalan ataupun yang masuk dalam gerak gempur yang baru ni, yang kita hadapi dalam peperiksaan baru ni lah. Jadi kita tengok soalan yang pertama, soalan objektif, bulatkan jawapan yang betul. Soalan 1 hingga 10. InsyaAllah Ustaz akan bincang dan jawapan pun kita akan bincang sama-sama untuk kita tahu kita jawapan mana yang tepat. Soalan yang pertama, Da'sur ialah orang yang cuba membunuh Rasulullah dalam peperangan. Jadi ada 4 jawapan, alif, ba, jim, dal. Pada soalan objektif kamu kena bacalah soalan jawapan yang mana yang betul. Jadi jawapan yang tepat ialah Ghutfan. Jawapan dia ialah ba, bukan Badar, bukan Uhud dan bukan Khandaq. Jadi jawapan dia ialah ba. Okey, yang kedua, sistem apa yang perkara yang berkaitan hubungan tata cara sama manusia, harta dan jual beli. Jadi bila sebut tentang dua hala, Ustaz selalu sebutkan perkara dua hala, benda yang berlaku antara dua. Maksudnya dia berkaitan dengan hubungan antara dua pihak. Jadi jawapan yang paling tepat ialah muamalah. Jawapan yang paling tepat ialah muamalah. Dia bukannya perundangan, bukan juga perpaduan dan bukan juga munakahat. Munakahat ni urusan pernikahan lah. Tapi muamalah ini dia lebih tepat kerana apa? Dia urusan jual beli di situ. Jadi jawapan dia ialah alif. Soalan ketiga, pada awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda menekankan aspek berikut kecuali akidah. Jawapan alif, ba ibadah, jim akhlak dan dal balaghah. Apa jawapan dia? Dia kata kecuali. Kalau sudut akidah betul lah, ibadah betul lah, akhlak betul lah. Jadi jawapan dia ialah dal. Balaghah. Balaghah ni apa? Dari sudut bahasa. Balaghah ni maknanya bahasa. Takkanlah Nabi nak tekan sudut bahasa, sedangkan Nabi berbangga dengan bahasa dia. Nabi berbangga daripada golongan Arab tu sendiri. Jadi yang paling ditekankan ialah yang tiga itulah. Tapi yang paling mula-mula Nabi tekankan adalah sudut akidah. Kemudian soalan yang keempat, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diusir dengan batu dan najis ketika berdakwah di negeri. Jawapan dia ada di situ. Mekah ke, Syam ke, Madinah ke ataupun Taif. Jadi selalu saya cerita yang Nabi, sebelum Nabi nak berdakwah di tempat lain, Nabi mula sekali dakwah pernah juga berdakwah di Taif. Dan ketika itu di Taif lah Nabi dibaling dengan batu dan najis, sehingga kan ketika itu sampai kepala dan lutut Nabi berdarah kerana dibaling batu pada ketika itu. Dan soalan yang kelima, sama-sama kita tengok gambar di atas tu, apakah aktiviti yang dikuasai oleh kaum Yahudi sebelum kedatangan Islam. Jadi orang Yahudi ni selalu cerita yang kalau ikut dia ni di Madinah tadi pun sebelum kedatangan Islam, yang monopoli ataupun yang menguasai ketika itu adalah yang orang Yahudi kuasai adalah dari sudut ekonomi. Jadi dari sudut ekonomi orang Yahudi pegang pada ketika itu. Jadi orang Yahudi ni apa jawapan dia? Jawapan dia adalah jim. Bukan sosial, bukan pentadbiran dan bukan juga perundangan. Yang dia kuasai orang Yahudi ni ialah dari segi sudut ekonomi. Jadi soalan yang keenam, berapakah bahagian jihad? Jihad terbahagi kepada apa? Jawapan dia ialah alif. Jadi ada yang buat silap mungkin dia jawab jawapan dia salah. Jawapan dia ialah alif. Jihad terbahagi pada dua, jihadul asghar dan jihadul akbar, ataupun jihad kecil dan jihad besar. Terus pada yang ketujuh,
Tengok di teks tu, ketika Rasulullah SAW menyampaikan ucapannya, bapa saudara baginda mengetahui kaumnya telah mengejek baginda. Siapakah penentang utama dakwah Rasulullah? Bapa saudara dia ni, siapa yang menentang? Di antara 4 nama. Yang pertama, alif tu Abdullah. Abdullah siapa? Ayah Rasulullah. Abdul Muttalib? Bukan juga. Abdul Muttalib ialah datuk Rasulullah. Kemudian Abu Lahab. Abu Lahab bapa saudara Nabi. Tapi kita tengok jawapan yang terakhir, Abu Talib. Di antara Abu Lahab dengan Abu Talib, siapa yang menentang ataupun suka mengejek Nabi? Jadi jawapan dia ialah Abu Lahab. Sebab Abu Lahab ni lah yang selalu mengejek Nabi, selalu menghina Nabi. Berbanding dengan Abu Talib, Abu Talib sentiasa menyokong Nabi, walaupun dia tidak menyokong, bukan tak menyokong, walaupun dia tidak beriman dengan Rasulullah, tapi dia menyokong apa yang Nabi buat. Salah Dia tidak beriman dengan Rasulullah, tapi dia menyokong. Berbeza dengan Abu Lahab. Menyokong tidak, menghina pula. Dah tak percayalah. Okey, yang ke-8. Apakah solat yang terakhir didirikan oleh Rasulullah SAW? Yang ni dah banyak kali juga masuk soalan ni, dah banyak kali dah Ustaz ulang. Jadi jawapan dia ialah, Ustaz ringkaskan, jawapan dia ialah subuh. Solat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah ialah solat subuh. Okey. Kemudian soalan yang ke-9, berapa lamakah tempoh kitab tersebut diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu kitab apa? Al-Quran. Kitab yang diturunkan oleh Rasulullah, yang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah ialah Al-Quran. Kitab ada 4 yang diturunkan. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Quran adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa dia punya tempoh? Tempoh dia ialah 23 tahun. Jadi jawapan dia ialah dal, 23 tahun. Okey, yang ke-10, perut Sayyidina Hamzah telah ditebuk oleh siapa? Okey, jawapan dia ialah ni dalam peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah telah terkorban, dan ketika itu isteri Abu Sufyan, ketika mana mereka kalah dalam perang Badar, dia telah menanamkan azam untuk membalas dendam kepada Sayyidina Hamzah. Jadi jawapan dia ialah Hindun. Jawapan dia ialah Hindun. Siapa dia Hindun ni? Isteri kepada Abu Sufyan. Siapa yang telah membunuh Sayyidina Hamzah? Jawapan dia ialah Wahsy. Siapa dia Wahsy? Ni Ustaz tambahan lah. Siapa dia Wahsy ni? Wahsy ini ialah hamba kepada Abu Sufyan dan Hindun. Dialah yang telah membaling tombak terkena kepada Sayyidina Hamzah. Lalu Sayyidina Hamzah gugur syahid. Jadi apa yang berlaku? Perut Sayyidina Hamzah telah ditebuk oleh siapa? Jawapan dia ialah Hindun, ialah alif. Okey, cukup untuk sesi yang pertama, untuk sirah yang pertama ni. Kita bincang untuk kita ulang kaji daripada soalan 1 hingga 10. Untuk jawapannya lah. Untuk tugasan kamu mudah saja. Ustaz tak minta kamu buat salin semua lah. Cuma Ustaz nak kamu buat apa yang Ustaz sebut tadi, jawapan kan. Jangan kamu tulis soalan dia dan bawah dia tu terus tulis jawapan. Tak payahlah tulis alif ba jim dal ni. Maknanya kamu tulis soalan nombor 1, jawapan dia terus. Yang Ustaz bagi tahu tadi. Nombor 2, jawapan dia terus. Jadi Ustaz nak benda tu jadi macam nota ringkas lah. Nota ringkas untuk kamu tahu jawapan dia, dan itulah memudahkan kamu untuk mengulang kaji daripada kita tengok soalan dan sambil tu kita bincang dan kita tahu jawapan, supaya kita dapat perbaiki dan dapat elak daripada melakukan kesalahan. Jadi kamu nak salin macam mana? Itu terpulang pada kamu. 10 soalan ni kamu salin dalam buku tulis sirah. Kemudian tulis salin soalan, sama ada nak terus tulis jawapan ataupun kamu warnakan ke dekat bawah tu, kamu asingkan buat warna ke, itu atas kreativiti masing-masing, supaya nampak elok, nampak cantik dan boleh jadi nota untuk kamu. Bila nak periksa nanti kamu sekadar baca dan kamu ulang dan kamu ingat. Untuk mudah, tak payah salin semua. Hanya salin soalan dan terus bubuh jawapan yang betul. Kemudian kamu hantar pada Ustaz seperti biasa. Itu kesan untuk hari ini lebih kepada kita bincang soalan
dan bagi tahu jawapan, dan kamu dapat tahu dan kamu betulkan. Kalau ada salah, ikut jawapan yang ustaz bagi. Saya nak tengok benda tu betul lah. Jadi tugasan kamu daripada soalan 1 hingga 10, kamu salin soalan, bubuh jawapan ataupun terus letak jawapan dia dalam soalan tadi, dan tak kisahlah nak warna ke, nak gariskan ke apa, supaya nampak, untuk mudah kamu menjadikan dia sebagai satu panduan nota untuk menghadapi peperiksaan. Cukup sekadar itu, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada ustaz sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.